Hai, Assalamualaikum. Hari tu saya beli buku ni. Lepas tu ada. So kalau buku ni nampak daripada dia punya ni kan, dia bagi personality manusia kepada empat group. Sebenarnya kalau tengok personality lain pun, dia orang akan bagi kepada empat types. Contohnya jenis ni. Ini dia bagi ikut type 1, 2, 3, 4 dia panggil. Kalau macam yang ni, nama dia canggih sikit lah. Sanguine, melancholy tu, choleric dengan phlegmatic. Tapi kalau yang ini, dia ikut colour. Red, yellow, green dengan blue. Lepas tu kalau kita tengok kan, orang kata personality yang ikut air, api, angin dengan tanah kan. So semua empat ni sama je sebenarnya. Sama je cara dia bagi. Mungkin yang ni api, yang ni air, gitulah. Okay. So antara semua ni saya nampak similarity lah. Tapi spesifik on buku yang dia ni, nampak lagi mudah nak ingat. Sebab colour kan, colour code kan, semua orang tahu kan, colour pun colour basic. Jadi apa yang dia cerita, dia go through setiap personality macam ni. So dia dah go through pasal setiap personality, dia bagi tahu kita jenis-jenis orang macam mana. Yalah, untuk tahu macam mana personality kita kena tahulah apa ciri-cirinya. Merah ni, red punya personality. Dia ni extrovert tau. Kalau cara nak kenal dia, suara dia kuat. Every time pun dia akan macam bagi arahan. Dia macam nak lead. Bukan nak lead lah, dia macam nak cepat. Dia nak cepat, firm dengan decision dia. Dia rasa dia je betul. Lepas tu dia ambitious. Apa yang dia nak, dia mesti dapat. Dan contoh, kalau dia nampak the value of one thing, dia akan go through thick and thin lah untuk mendapatkan benda tu. Tapi kalau dia nampak tak ada value benda tu, dia tak akan buat langsung. Okay. So orang akan nampak dia ni macam harsh lah. Bukanlah harsh, tapi macam strong will lah. Karakter yang keras orang nampak dia. So yang merah ni bagi dia semua benda facts. Macam dia just stating the facts. Kenapa orang lain nak terasa? Betul kan? Benda tu macam, contohnya kita tak suka sebab benda tu tak sedap ataupun masam ke. Cakap je lah, oh buah ni memang masam. Apa masalah orang dengan komen tu, dia macam tak faham. Sebab bagi dia betul lah kan, benda tu masam. So kenapa korang nak terasa pula? Macam tu lah. Facts, performance driven, sky is the limit, macam tu lah. Go to next pula, yellow. Yellow ni dia happy go lucky. Dia again extrovert juga, tapi dia kurang sikit pada red. Red ni macam kita nampak dia strong will kan, strong character kan. So yellow ni dia macam more into relationship with people. Dia people oriented Dia people oriented, jenis happy go lucky. Dia nampak semua benda exciting, semua benda dia rasa macam best. Dia akan suka kalau benda tu baru, benda tu, contohnya kalau macam merah tadi, dia akan beli kereta kan. Katakan dia semua orang beli kereta, dia akan beli kereta yang paling laju based on facts tau. Dia ni laju, dia ni tahan, dia ni durable, dia ni apa bla bla bla. Yellow, dia akan beli, oh dia ni the latest model, dia akan get that latest model, macam tu. Lepas tu dia suka jadi center of attention. Lepas tu dia banyak cakap. Dia banyak cerita, dia interesting person kan. Tapi itulah, kadang-kadang dia boleh terlalu banyak cakap. Okay, then green pula. Green ni basically macam peacemaker. Dia mementingkan kestabilan. Dia tak nak berubah. Kalau dia dah ada satu opinion on that benda, dia akan stick je. Unless ada apa-apa yang betul-betul merubah dia, then baru dia berubah. Kalau tidak, dia akan stick je. Tapi dia jenis tak suka konflik. Dia nak avoid konflik. Jadi sebab tu dia macam banyak diam. Sebab dia tak nak bercakap. Memang jangan haraplah dia nak confront si red ni kan. Sebab dia tak suka nak masuk kat confrontal punya situation. Tapi dia ni sangat reliable. Kita memang boleh count on him atau her lah. Dia macam a good worker, yang macam dia akan get things done lah. Cuma masalahnya dia in terms of pace, kita nampak dia macam slow sikit berbanding merah atau kuning. Dia orang ni, dua orang yang merah kuning ni laju. Apa-apa semua nak cepat nak. Sini dia akan take time sikit lah. Macam tu. Stable kan. Lepas tu dia perlukan masa yang senyap, quiet time. Dia memang memerlukan benda tu. So dia bagilah contoh. Kalau macam kadang-kadang suami yellow, isteri hijau kan. Kalau ada majlis, dia akan nampak suami tu macam bercerita, bersuria. Why dia relax je
kat belakang. Macam tak bercakap sangat. Kita kan selalu nampak couple macam tu kan. Macam dia ni talkative ni, tapi husband atau wife dia akan macam diam je. Dia tak boleh dulu talkative kan, pening pula. So dia akan support each other. It's a good combo. Dia tulis kat sini kan, good combo hijau dengan ni. Okay, then last sekali, warna last adalah warna biru. Biru ni analytical. Dia sangat detail, sangat skema. Dia macam semua benda kena betul, semua benda kena ikut prosedur. Dia ni jadi macam placement ataupun auditor, baguslah. Semua benda kena ikut prosedur, semua benda kena tepat. Okay, masalahnya dia terlalu detail, dia terlalu nak accuracy, dia terlalu perlukan data untuk support segala benda sebab dia nak tengok semua angle. Macam dia takkan buat decision melainkan dia ada the whole chunk of info, then baru dia make decision. So jadi lambat lah. Kalau macam merah, dia terus dia buat decision kan. So kalau macam biru ni, dia perlukan semua benda ada dengan dia, then baru dia boleh move forward. Sebab dia sangat oriented, dia sangat structured, dia sangat detail, sangat analytical. Dia orang panggil kat sini macam the Excel punya goddess. Macam tu lah. Dia memang suka benda-benda ni, sangat orderly, sangat thorough. Dan biru ni, dia jenis close body language tau. Macam tak suka nak cakap dengan orang, sebab dia rasa macam tak perlu apa nak bercakap dengan orang. Jadi dia kadang-kadang menyampah dengan yellow ni. Yellow ni kan suka bercakap kan, people oriented kan. So dia macam memang kadang jaki sikit lah. So kalau kita dah faham, jadi kita dah boleh agak kita kat mana kan. Kita what colour kan. Dan kita boleh tengok lah orang keliling kita. Jadi kita tengok orang keliling kita, macam kita boleh tahu kenapa dia behave macam tu, kenapa dia perangai dia macam tu. Sebab dia memang macam ni. Jadi kat dalam ni dia ceritalah apa strength dengan weakness setiap warna ni. Macam contohnya merah tadi, dia cepat, dia laju, tapi kadang-kadang dia tak tara. So dia perlukan orang lain mungkin atau bawah dia ke apa yang tara untuk support dia kat bawah tu. Kalau macam yellow ni pula, dia ni memang kreatif, dia banyak macam idea dia memang banyak. Masalahnya tinggal idea je lah, tak ada siapa nak menggerakkan. Idea dia banyak, sebab tu dia macam nampak exciting kan. Nampak macam best lah. Sebab ada je benda baru yang dia nak bawa, tapi siapa yang nak execute tu? Memang bukan dia lah. Jadi mungkin dia memerlukan warna lain untuk support dia. Contohnya hijau ke, yang boleh menerima dia lah. Hijau ni dia nampak macam dia kena ada kat semua tempat sebagai peacemaker. Peacemaker dan stability. Nak kena withhold organisation. Kita perlukan orang macam dia. Sebab dia basically macam tak mudah goyang lah. Dan dia boleh get along dengan semua orang sebab dia nak jaga hati semua orang. Dia nak elak konflik kan. Jadi semua orang basically boleh get along dengan dia. Cuma dia kata challenging combination. Kalau merah ni kadang tak sabar lah. Sebab apa slow sangat dan diam sangat ni, nampak macam tak motivated pula. Merah kan tak sabar kan. Yang biru ni pula, salah dia, susah nak dapatkan dia suruh siap. Sebab ada je benda yang membiak-biaknya. Sebab dia fikir ni, bila nak execute-nya. Dia fikir, benda tak gerak. Contohnya suruh dia buat A, dia dah fikir sampai huruf J, tapi A ni tak siap lagi. Kalau bos dia ataupun superior dia merah, dah tak sabar ni bila nak siap ni. Lepas tu dia akan fikir, satu benda pun tak jalan. Sebab banyak sangat concern dia. Itulah biru, terlalu detail. Tapi kita perlu orang macam tu, sebab dia akan elakkan daripada salah. Contohnya kalau kita buat kerja, saya ambil kerja office ni senang. Kalau kita sudah buat kerja, dia akan fikir nanti later apa akan jadi, apa impact dia, apa audit akan gini. Macam tu. Dia dah fikir. Cuma masalahnya, dia kena ada orang yang akan, okay, betul, fikiran tu betul, tapi please buatlah sekarang. Bendanya sekarang yang kita nak is benda ni, okay? Benda lain tu nanti fikir dan kita akan buat berdasarkan apa. Macam tu. Macam nak tengok body language kan. Kalau kita masuk satu tempat yang kita tak tahu siapa-siapa, kita boleh tengok dia orang ikut body language lah. Contohnya macam kalau merah ni, dia confident lah. Confident, direct eye contact. Lepas tu dia macam, kita nampak dia macam dominant. Suara pun kuat kan. Okay, kalau yellow ni, dia akan dress up. Lepas tu dia suka dekat dengan orang, sebab dia kan people oriented kan. Jadi dia tak ada masalah distance dengan orang. Duduk dekat sebab dia berkawan, semua orang, dia kawan dengan semua orang. Macam tu. Jadi kita nampak dia friendly lah, dengan relax, happy go lucky, lalala macam tu kan. Semua orang boleh ngam dengan dia. Okay, kalau yang green pula ni, dia memang relax.
dia macam tak bergerak sangat. Dia biasa bersandar, macam eye contact nampak baik lah, tapi tak banyak movement yang besar. Macam contohnya kalau yellow kan, kalau bercakap bukan tangan macam tu kan. Green ni tak sangat lah, dia akan cakap, tapi small skill and gesture tu. Blue pula, blue ni dia sama ada diri atau duduk. Lepas tu dia akan close, dia tak nak orang, dia tak nak bercakap pun. Kalau boleh, kalau dia bercakap facts je. Dia takkan macam ada tangan ke apa. Yes, no, tak, betul benda tu salah. Tak, sebenarnya macam ni, dia akan bagi fact. Oh, tahun ni benda ni jadi gini. Facts. Oh, the one with the facts is always blue lah biasanya. Facts yang betul-betul facts yang detail lah. Kalau yellow dia akan cakap macam ni. Itulah hari tu ada siapa tu bagi tahu macam ni, tapi itulah I'm not so sure, but I heard ni. Tu yellow. Kalau red dia akan confident, dia ada some figure, dia ada something, dia akan confident lah. Okay, macam ni kita nak adapt dekat setiap colour ni kan. Kita punya personality colour lain, tapi bos kita colour lain. Macam ni nak adapt kalau orang tu red behaviour. So kalau kita nak deal dengan red, katanya kita colour lain, kita nak deal dengan red kan, merah kan, kita kena cakap benda tu straight to the point. Dia tak nak dengar pun your background story apa jadi. Dia nak tahu apa isu dia, apa you punya way forward. And dia tak nak berjejela, popek baru sampai kat isi penting. Tak, dia nak tahu. And dah kata time banyak tu lah. Dia macam straightforward, cepat, nak exact benda A, bincang pasal A je. Kalau nak cerita B, bincang timeline lah macam tu. Lepas tu red ni dia akan ada masa yang dia macam dah enough with conversation. Dia akan ada masa yang macam banyak sangat lah dia ni bercakap. Dia shut off lah, habis cerita. Dia tak dengar dah apa-apa. So lagi-lagi kalau yang bawah dia tu blue, nak bombat dengan detail semua, memang dia tak boleh nak fokus lah. Itulah kelemahan dia nak cepat sangat. Kadang-kadang salah, fact salah. Jadi dia sebab macam nak terlalu cepat kan. Tu yellow pula. Yellow ni kan banyak cakap chatterbox. Cakap je, sambil cakap, dan dia akan present idea tu macam bagus je sebenarnya, tapi tak ada apa-apa. Kadang-kadang dia tak fikir pun idea tu, dia memang cakap je, jadi terkeluar je idea kan. Lepas tu lah banyak idea, dan dia akan present idea tu dengan bentuk yang sangat bagus. Cuma siapa yang tahulah perangai dia kan. Tapi itulah, cuma dia ni fun lah kan. Ada idea, memang happy go lucky, seronok lah. Orang ni memang seronok. Memang kita perlulah orang-orang macam dia tu. Okay, lepas tu yellow ni masalahnya dia ada listening problem. Sebab dia je nak bercakap, jadi bila orang cakap takut dia tak faham, dan dia tak boleh nak fokus. Sebab dia kadang-kadang mulut dengan fikiran tu tak connected. Mulut bercakap tapi tak sebab berfikir. Ataupun bila orang lain cakap, dia tak dengar. Sebab dia sibuk fikir dia nak bercakap. Jadi kalau nak handle dia tu, kena pandai-pandai bawa dia turun ke bawah lah. Dan masalahnya yellow ni dia ada ego. Yellow dengan merah ni dia ada ego. Merah ego lagi tinggi, tapi yellow ni ada ego, whereby kita tak boleh nak menunjukkan macam kita menyuruh dia, sebab dia memang tak suka. So kena pandailah nak kata, nak suruh-suruh dia tu kena tactical sikit lah. Untuk hijau ni kan tak suka berubah. Dia kalau boleh semua benda nak sama je, dia tak nak berubah langsung. Macam hari ni buat ni, dia nak benda yang sama. Dia tak suka change serabut. Kalau macam cuti pun, dia punya ideal cuti adalah duduk rumah, relax, rehat, macam tu. Dia tak adanya macam nak kata, oh pagi kita pergi pasar, tengah hari kita pergi makan kat luar, petang kita nak pergi park pula, lepas tu kita nak pergi visit mak ke apa. Memang tak lah. So the ideal dia adalah dia akan ada some quiet time untuk dia macam relax, rehat, dan enjoy the quietness. Lepas tu dia kan tak nak berubah kan. Jadi cara nak handle dia kena bersabar lah. Lagi-lagi bila kita merah tu kuning, kena bersabar dengan pace dia yang macam nak convince dia dan nak get him moving. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang dia ni orang selalu mestikan sebagai unmotivated. Sebab dia ada dia punya fikiran sendiri. Memang orang kata Green ni tak adalah leadership sangat quality, tapi dia adalah the stabilizer kepada kalau untuk pahaman saya, dia macam dia menjadi backbone lah sebenarnya. Kalau kita ada banyak orang Green, senang macam nak serobot kerja lah. Cuma itulah trik dia, nak bila ada changes kan, kalau agile ke apa kan, so changes tu nak kena pastikan dia betul-betul faham dan dia willing to do, dan dia agree to it. Itulah the challenge sikit lah. Dia macam passive sikit. Kalau blue ni pula, dia rasa dia dah fikir semua. Kenapa korang tak berfikir apa yang dia fikir? Dia rasa dia dah fikir semua risk yang ada. Kenapa korang tak fikir risk tu? Macam mana boleh korang tak terfikir pun pasal risk tu? And dia bukannya on the relationship punya mood tau. Dia sangat factual, dan dia susah nak percaya orang. Jadi dia susah nak open up.
Sebab dia ni dia kan task oriented kan. Dia bukannya relationship atau people oriented. So dia tak kisah pun orang tu rasa apa. Dan orang biru ni kadang macam mana, kalau verbal kita akan nampak macam dia ni macam komen dia selalu tak appropriate. So biru ni dia sangat critical tau. Dia kena ada facts. Jadi setiap benda yang kita bagi ada je critical thinking dia, sebab dia berfikir pasal risk. Macam tu. Okay, so kalau kita ada boss atau superior yang biru, dia memang akan enjoy the details. Jadi every time kita nak present kat dia benda, kita kena present dengan facts. Lagi detail lagi dia suka. Pukul 7.23 ataupun RM10.93. Dia sukalah benda tu, nampak macam betul-betul tepat. Itu jugalah cara kita nak kenal orang biru tu. And bagi dia quality adalah no substitution lah. Dia memang akan sangat menghargai benda yang berkualiti. Sebab benda tu detail kan. Sebab tu hasil dia quality. Jadi kalau tak berkualiti, maknanya kita tak tara. Tak tara tu maknanya tak detail. Jadi dia tak suka. So macam kadang-kadang bila blue ni is a decision maker yang biru, dia take time because dia perlukan detail. So kalau benda tu nak cepat, kita kena cakap kat dia impact dia bila kita nak benda tu, dan kena, itulah challenge dia untuk melajukan dia. Walaupun detail tak cukup banyak, tapi dia kena make a decision. Macam tu lah. Kalau kita tak jumpa orang tu in person kan, macam ni kita nak tahu dia ni what colour is he atau her kan. So dia kata boleh nampak ikut email lah. Biasanya kalau email yang red, dia akan macam straight to the point. Dia kata macam okay, besok meeting kita nak discuss apa, conclusion dia apa target, outcome, bila dah habis. Kalau macam yellow pula, hey how are you, bla 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 bla. Okay, besok kita nak meeting ni macam tu. Dia ada macam kita nampak friendly sikit email ni. Kalau yang email hijau ni sopan je, macam bukan takut lah, tapi sopan je, yang macam tak akan offend any colour. Dia akan ambil the safest ayat yang paling tak offend semua orang, ayat yang paling difahami semua orang. Macam tu. Dia kan tak nak konflik. Okay. Untuk yang biru pula, dia akan bagi tahu bila meeting, ini detailnya, ini filenya, ini benda-benda untuk ready kepada meeting besok. Dan dia akan expect kita dah baca benda tu sebelum meeting besok. Jadi daripada 4 jenis tu kita boleh agak lah siapa-siapa kan. Negatif and positif setiap colour. Contohnya macam kalau biru ni panggil analytical. Analytical ni mungkin dia indecisive sebab banyak sangat data yang dia macam tak tahu nak buat apa. Sebab ini ada kelebihan dia, ini ada kelebihan dia. Jadi macam mana dia nak buat decision. Kalau bahagian positif pula, dia sangat diligent lah. Dan tara. Metodologi kita akan nampak dia punya cara kerja tu step by step, sangat kemas. Sebab dia detail. Untuk merah pula, dia orang panggil dominan kita akan nampak dia macam pushy tau. Pushy, strict, tough. Kita akan nampak macam dia ni bossy. Sebenarnya tu lah. Sebab karakter dia yang tu lah. Tapi on the positive side, dia akan get things done lah. Dia akan macam ke depan kan. Macam leader, determined, effective, nampak efficient kan, laju. Okay, kalau hijau pula, bahagian negatif dia nampak macam degil. Sebab yelah, tak ada beban. Lepas tu awkward lah sikit. Ataupun macam dependent, nak mengharap, dia nak tunggu sekali ketuk, sekali jalan. Sebab dia pasif kan. Macam relax, tak ada urgency. Nampak dia macam pasif lah. Tapi yang positifnya, dia sangat supportive. Dan dia juga reliable. Kita memang antara 4 colour ni, yang paling reliable hijau lah. Yang kita boleh for sure lah depend on. Dia akan buat, dia akan tolong kita macam tu. Dan lagi satu, dia pleasant sebab dia tak ada konflik kan. Jadi dia akan ikut je lah. Cumanya kadang-kadang bila dia tak ada konflik tu, sebab dia pun ada sama je perasaan macam semua orang. Kalau semua orang marah sesuatu benda, dia pun ada. Tapi dia taklah nak mengamuk macam merah, ataupun dia taklah nak kepoh macam yellow kan. Tapi dia akan vent out lah. Cuma masalah hijau ni, dia suka pendam, nanti dia keluar mengamuk habis sekali yang besar. Tu masalah dia. So kalau kita tahu siapa-siapa yang hijau tu, kita akan kena bagi dia release sikit supaya dia tak bottle up dan pecahan. Okay. Kalau macam yellow ni pula, nampak macam tak disiplin, bersepah, tak ingat itu ini, tak ingat. Nampak macam tak tentu arah kan. Tapi positifnya dia sangat inspiring, interesting. Lepas tu
outgoing, jadi senang nak letak dia kat front line tu senang juga, sebab dia senang nak masuk dengan orang. Orang akan suka dia dan dia pun akan dia tak ada masalah dengan orang lah, macam tu. So 4 benda ni lah. Lepas tu dia kata kita ni biasanya ada 2 personality, satu main, satu backup. Biasanya 2 lah. Itu yang dia cakap combo, antara combo 2 ni dia ada je. Kita akan ada antara 2 ni lah, tapi akan ada satu dominan. Ada juga orang, tapi jarang, akan ada 3 personality. So dia kata kalau macam susah kita nak tengok dia ni colour apa, kemungkinan dia ada 3 personality. So kita tak boleh determine dia kat mana. So lepas kita dah faham personality ni, kita macam boleh faham lah macam mana orang tu berfikir kan. Macam kenapa dia buat macam ni, oh sebab personality dia macam ni, macam ni dia boleh berjaya macam ni, oh dia macam ni. Jadi in order for us to tak stress out dengan personality lain, jadi bila kita faham personality lain tu, kita tak adalah nak pressure sangat. Macam kenapa orang ni, kenapa aku boleh fikir kau tak boleh fikir. Tak adalah, no such thing as that. Bukanlah 100% elimination of such thinking, tapi dia membantu lah juga. That's why tajuk dia Surrounded by Idiots tu. Kita je lah yang pandai kan. Menarik juga kalau memang berminat nak tahu detail, menarik lah beli dan baca, sebab dia banyak bagi contoh-contoh kan. Rasanya tu je pasal buku ni. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.